Sedangkan kita mengatakan dalam ahli sunnah wal jamaah, Tuhan campakkan orang beriman itu ke dalam neraka itu bukan zalim bagi Tuhan. Tak ada masalah pun. Cuba kita baca kenyataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali kata apa? Kalau kita saya ini pada muka surat 115. Apabila Imam Ghazali membicarakan tentang perbuatan Tuhan, lalu Imam Ghazali membawakan beberapa dakwaan yang ketiga iaitulah Imam Ghazali mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan Allah Ta'ala itulah yang berkuasa atas menyakiti haiwan-haiwan yang haiwan itu tidak melakukan jenayah. Dan ianya berbicarakan tentang Mu'tazilah, kritikan tentang Mu'tazilah. Lalu timbul persoalan, fa in qila fa yuaddi ila an yakuna zaliman. Kalau begitulah keadaannya, maka perbuatan tersebut, perkara tersebut akan membawa kepada bahawasanya Tuhan telah melakukan kezaliman. Ini kenyataan, kritikan nyata daripada golongan Mu'tazilah. Waqad qala, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Tuhan engkau itu wahai Muhammad melakukan kezaliman kepada hamba-Nya. Kulna, kata Imam Ghazali, az-zulmu manfiyun anhu bi tariqi salbi mahd. Zalim, kezaliman itu perkara yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternafi macam mana? Bitariqi salbimah. Jadi zalim itu ialah suatu sifat yang berbentuk ternafi sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak boleh dikaitkan Allah Ta'ala itu sebagai zalim. Sebagaimana ternafinya kelupaan bagi jidar, bagi dinding. Sebagaimana kita tak layak, tak boleh kata dinding ini terlupa. Tak boleh kata begitu. Kerana dinding bukannya sesuatu yang mengesahkan dia itu sebagai orang yang mengingat ataupun orang yang terlupa. Kita tak cakap dinding ini cerdik, dinding ini bodoh. Tidak. Kerana cerdik dan bodoh itu bukannya bagi dinding. Begitulah juga zulm itu, kezaliman itu perkara yang ternafi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Imam Ghazali, sungguhnya fa'ina zulma innama yutasawwaru, sesungguhnya kezaliman itu dapat digambarkan, dapat difahamkan mimman yumkinu an yusadifa fi'luhu milka ghairihi. Tertasawur istilah zalim itu, makna zalim itu tertasawur ataupun tergambar, terpakai bagi mereka yang melakukan perbuatan yang bukan miliknya. Dengan maksud yang lain, dia membuat tasarruf, dia mentadbir, dia membuat perkara-perkara sesuatu yang bukan milik dia. Itulah yang dimaksudkan dengan zalim. Zalim ialah dia buat benda yang bukan dia punya. Itu yang dimaksudkan dengan zalim. Perkara tersebut wala yatasawwaru zalika fi haqqillah ta'ala. Perkara tersebut tak tertasawur, artinya tidak terkait pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia, sama ada manusia itu kufur ataupun beriman, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan kufur itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau buat taat ke, kau buat maksiat ke, ikut suka Tuhan lah, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi apabila miliknya dia buat melakukan apa satu, maka tidak dinamakan sebagai zalim bagi Tuhan. Dan makna yang kedua bagi zulm itu, kezaliman itu ialah yumkinu an yakuna alaihi amrun fayukhalifu fi'lahu amra ghairihi.
Maksud yang kedua ialah, yang dimaksudkan zalim itu apabila adanya perintah, adanya arahan yang perlu dilakukan tapi dia tak buat. Itu juga dimasukkan dengan zalim. Jadi ada dua maksud. Maksud yang pertama ya zalim ialah dia buat yang bukan dia punya. Maksud yang kedua ialah dia ada tanggungjawab perintah, ada tanggungjawab dia perlu lakukan tapi dia tinggalkan. Ini dua perkara, dua maksud yang terkandung dalam zulm, dalam zalim yang dimaksud dengan zalim tersebut. Lalu kata Imam Ghazali, wala yatasawwaru minal insan an yakuna zaliman lima fi milki nafsi bi kulli ma yaf'aluhu illa idza khalafa amra syar'i fayakun zaliman bihadzal makna. Jadi Imam Ghazali mengatakan manusia yang melakukan kezaliman itu ialah melihat kepada makna yang kedua, iaitulah manusia ada perintah, manusia adanya suruhan daripada Tuhan, manusia adanya perkara yang tegahan daripada Tuhan. Seandainya manusia tidak melakukan perkara yang disuruh, manusia langgar lalu membuatkan perkara yang dilarang, maka manusia itu dinamakan sebagai zalim pada makna yang kedua ini. Jadinya sama ada makna yang pertama ataupun makna yang kedua ini semuanya ternafi bagi Tuhan. Lalunya apabila begitu, kalau Tuhan memasukkan orang-orang beriman, orang yang taat itu ke dalam neraka, maka manusia itu, orang taat itu adalah milik Allah Ta'ala. Apabila milik Allah Ta'ala, dia perlakukan ikut suka hati dia, tidaklah dinamakan sebagai zalim. Inilah kenyataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia lagi tak lagi sisal bil i'tiqad.